Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita sambung modul tajuk 3 kod arahan standard kandungan 3.1 persekitaran kod arahan. Okay, hari ini standard pembelajaran 3.1.5 selesaikan masalah yang melibatkan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator dalam kod segmen. Okey, objektif pembelajaran kita di akhir pembelajaran, pelajar dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan jenis data, pemboleh ubah, pemalar dan operator dalam kod segmen. Okey, nota ringkas, kebanyakan aplikasi menggunakan gabungan daripada beberapa jenis data yang berlainan. Gabungan beberapa jenis data diperlukan mengikut keperluan dan kegunaan aplikasi yang ingin dibangunkan. Contoh aplikasi di sini ialah permainan lumba kereta. Jenis data yang digunakan ialah integer untuk kedudukan pemenang, double dan float untuk perkiraan masa, pemboleh ubah untuk nama pemain. Simulasi fashion. Contoh aplikasi yang kedua ialah simulasi fashion. Data yang digunakan ialah double float untuk ukuran baju atau ukuran badan atau baju, double float pemalar untuk ukuran aksesori fashion dan boleh ubah untuk nama pakaian. Contoh aplikasi ketiga ialah email, integer, umur dan pemboleh ubah ialah nama. Okey, kita tengok di sini latihan. Okey, jadual di bawah menunjukkan halaju dan masa yang diambil oleh 3 orang murid yang menunggang basikal di sekeliling gelanggang badminton. Berdasarkan maklumat tersebut, hasilkan segmen kod yang meminta pengguna untuk memasukkan masa yang diambil oleh mereka untuk mengelilingi gelanggang itu. Di sini highlight masa. Kemudian nilai pecutan akan dikira dan dipaparkan. Segmen kod tersebut juga akan mengenal pasti sama ada basikal itu mengalami nyah pecutan atau tidak. Okey, untuk kena pasti sama ada basikal itu mengalami nyah pecutan atau tidak. Berdasarkan nilai pecutan yang telah dikira. Okey, kita rujuk pada jadual ni. Pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Okey, di sini dinyatakan halaju awal untuk Jojo 35, halaju akhir 52 dan masa 48. Okey, Melissa pula 38 halaju awal, halaju akhir 30 dan masa 65 saat. Elis halaju awal 30, halaju akhir 45 dan masa 53 saat. Okey, cara kita nak tulis. Pertama sekali, kita kena tulis pemboleh ubah dulu. Halaju 7 dulu. 7 sama dengan 52 tolak 35. Kemudian halaju Melissa H ni kecil lah, semua huruf kita guna huruf kecil. Halaju Melissa 30 tolak 30 dan halaju Elis sama dengan 45 tolak 30. Halaju akhir tolak halaju awal. Okay, sekarang ni kita nak tahu masa mereka pula. Okay, mula dengan boleh ubah masa Jojo
guna integer, masukkan input, masukkan masa yang diambil oleh Jojo. Jadi masukkan masa yang diambil oleh Jojo dalam yang kedua, masa Melissa sama macam masa Jojo. Bukan sama apa, cara nak tulis itu sama lah. Masukkan masa yang diambil oleh Melissa. Dan last sekali ialah masa tulis. Masukkan masa yang diambil oleh Alice dalam saat. Okay, sekarang kita boleh kira pecutan. Mula dengan pecutan Jojo dulu. Kalau kita nak boleh ubah, tidak boleh ada ruang. Mula dengan pecutan Jojo. Laju Jojo bahagi dengan masa Jojo. Okay, sekarang ni pecutan apa pula? Pecutan yang kedua, pecutan Melissa. Laju Melissa bahagi masa Melissa. Dan last sekali ialah pecutan Alice sama dengan laju Alice bagi masa Alice. Okey, sekarang ni apa yang dia nak kita buat ialah kita nak kenal pasti sama ada basikal itu mengalami nyah pecutan atau tidak. Maksudnya dia sedang menurunkan pecutan, memperlahankan basikal ataupun melajukan basikal tu. Maksudnya semakin laju ataupun semakin kurang pecutan. Baik, apa yang kita perlu tulis, kita print, paparkan. Okay, kita nak print apa? Pecutan basikal Jojo ialah basikal Jojo ialah round, kita nak letak perpuluhan. Round ni untuk perpuluhan ya. Pecutan Jojo. 2 maksudnya 2 titik perpuluhan. Meter per saat masa unit dia meter per saat satu. Print ataupun paparkan pecutan basikal Jojo ialah round pecutan. Sini kita ada pecutan Jojo kan, round pecutan Jojo dalam meter per saat. Okay, kemudian nak paparkan sama ada mengalami pecutan atau tidak dulu. Adakah basikal tersebut mengalami nyah pecutan?
data kejutan jujur. Ini kita buat perbandingan kejutan jujur. Dan jujur 70% jawapannya ya atau tidak. Okey, begitu juga dengan kita nak tahu sama ada kejutan Melissa atau Alice mengalami kejutan tidak. Nak paparkan kita nak bagi tahu jadi kita copy paste saja, sama saja, cuma kena tukar pemboleh ubah kejutan. Sekarang ni kejutan Melissa, basikal Melissa. Kejutan Melissa. Adakah basikal tersebut mengalami kejutan? Boleh ubah juga kejutan Melissa. Begitu juga last sekali ialah kejutan basikal. Kejutan basikal Alice. Okey, boleh ubah tukar Alice. Adakah basikal tersebut mengalami kejutan? So, kejutan lagi dan Alice. Okey, jadi ini adalah jawapan ataupun kod segmen kod bagi penyelesaian masalah tadi ni. Untuk mengenal pasti sama ada basikal itu mengalami kejutan atau tidak. Jadi macam ni lah. Pertama sekali kita tentukan hal laju, yang kedua masa, kemudian yang ni kita kira kejutan, dan kat sini kita tentukan berapa kejutan dia, dan di hujung ni ada perbandingan untuk tentukan sama ada ya atau tidak. Jadi ini untuk TP6 iaitu menggabungkan jenis data, pemboleh ubah, pemadah dan operator dalam kod segmen untuk menyelesaikan masalah secara sistematik dan teliti. Seterusnya 3.1.4 kod arahan. Persekitaran kod arahan mengesan dan membaiki ralat pada kod segmen yang dihasilkan dalam penyelesaian masalah. Di akhir pelajaran, pelajar dapat mengesan dan membaiki ralat pada kod segmen. Apa itu ralat? Ralat ialah kesilapan dalam proses pembangunan suatu cara atau segmen kod. Terdapat 3 jenis ralat iaitu ralat sinteks, ralat masalah rian dan ralat logik. Okey, ralat sinteks dan ralat logik ni dapat dikesan melalui teknik langkah demi langkah. Kita pergi ke segmen kod tu, kita check balik step by step, langkah demi langkah, baris demi baris. Okey, ralat masalah rian pula dapat dikenal pasti ataupun dikesan dengan memahami mesej yang dipaparkan. Dia akan pop up mesej. Okey, output yang diingini ialah, contoh kat sini latihan. Berat badan, pelajar pertama, pelajar kedua, ketiga, keempat dan last sekali dia mau purata dalam perpuluhan, 1 titik perpuluhan. Okey, tapi output yang dihasilkan ataupun output yang dapat ni ialah output yang diingini, tapi ini adalah output yang diperoleh invalid syntax. Dia pop up, dia keluar paparan invalid syntax. Jadi apa masalahnya? Okey, di sini yang hitam ni ialah, yang warna hitam ni, tulisan hitam ni ialah
asal lah, segmen kod yang asal yang menyebabkan berlakunya invalid syntax ni. Tapi yang merah ni ialah yang telah dibaiki. Okay, yang telah dibaiki untuk mendapat output seperti yang diinginin. Okey, pertama dia tidak masukkan input tidak ada input di sini, sedangkan kita nak masukkan data. Bila nak masukkan data, kita kena tulis input. Yang kedua, dari segi formula matematik kat sini, dia kena ada kurungan untuk menentukan step by step lah. Kita mulakan operasi tambah dahulu, kemudian baru bahagi, sebab tu perlukan kurungan. Yang ketiga, tidak ada tajuk kat sini berat badan kg tu. Tidak ada. Jadi kita kena print satu tajuk dia berat badan. Dan ralat yang keempat ialah print ni tidak ada kurungan. Semua print ni tidak ada kurungan. Jadi kita tambah sahaja kurungan di situ. Okey. Latihan 3. Modul seterusnya tajuk kod arahan lagi, persekitaran kod arahan 3.1.3 menghasilkan kod segmen menggunakan operator perbandingan dan operator logik. Okey, sebelum kita buat latihan, kita tengok sedikit maksud operator ni. Okey, yang pertama, apa tujuan kita buat operator ni? Apa tujuan perbandingan ni? Adalah untuk menentukan sama ada sesuatu kenyataan itu benar atau palsu. Okey, yang pertama ialah operator sama dengan, yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga besar daripada 4, kecil daripada 5, besar dan sama dengan, dan yang keenam kecil dan sama dengan. Okey, itu ialah operator perbandingan untuk membandingkan operan sebelah kanan dan operan sebelah kiri. Yang kedua ialah operator logik. Operator logik ni cuma ada 3, and, or dan not. And ni jika kenyataan sebelah kiri sama dengan benar dan sebelah kanan pun benar, maka jawapannya ialah benar. Or ni pula kita guna waktu bila kenyataan sebelah kiri benar dan kenyataan sebelah kanan tidak benar, ataupun maksudnya salah satu kenyataan tu benar, salah satu lagi palsu, maka dia akan jadi benar juga. Dia akan jadi benar. Dan satu lagi not. Not ni ialah kita gunakan untuk menyosangkan terus keseluruhan logik itu. Maksudnya kalau logik tu kata benar, maka dia akan jawapannya ialah palsu. Kalau ada not kat depan. Kalau not benar, jawapannya ialah palsu. Kalau not palsu, jawapannya ialah benar. Sangat senang mudah untuk diingat. Seterusnya ialah kat sini ada 3 operator tambahan, iaitu modulus, eksponen dan flow division. Kalau modulus ni kita guna, dia okey, ingat modulus dan flow division ni ialah bahagi cuma bezanya ialah modulus ni kita ambil baki sahaja. Tapi kalau flow division kita ambil nilai tanpa baki dan tanpa perpuluhan semualah. Tanpa pecahan, tanpa baki, tanpa perpuluhan. Dia adalah nombor bulat tanpa baki. Jawapan tanpa baki. Kalau eksponen pula ialah kuasa. 3 eksponen 2 bermaksud 3 kuasa 2. Okey. Seterusnya, lengkapkan jadual berikut. Pertama ialah diberi kat sini X sama dengan 12 dan Y sama dengan 3. X modulus 12 bersamaan dengan 12 bagi 3 iaitu 4 kan. Tapi kat sini kalau modulus ni dia nak baki. Jadi jawapannya ialah kosong. Baki kosong. Y bahagi 3, kalau 3 bahagi 12 jawapannya ialah kosong, baki apa? Baki 3. Jadi jawapannya ialah 3. Okey, eksponen. Eksponen X eksponen Y itu 12 kuasa 3. Y eksponen X 3 kuasa 12. Flow division pula ialah kita ambil nilai tanpa baki. Okey, di sini kalau X eksponen Y 12 bahagi 3 sama dengan 4 tanpa baki kan. Walaupun baki kosong, baki tu saya ambil abaikan. Dan satu lagi 3 bahagi 12 sama dengan kosong. Kosong kan, kosong baki 3, tapi kita abaikan baki tu, kita cuma ambil kosong sahaja.
Okey, sekian dahulu. Cikgu harap kamu dapat siapkan latihan 3.1.3, 3.1.3, 3.1.4 dan 3.1.5. Sekian dahulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.